Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, sabahun nur, sabahul khair, selamat pagi, salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-653 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana setiap pagi kita akan berkongsi sepotong dua ayat daripada kalamullah Al-Quran yang boleh kita jadikan sebagai ibrah pengajaran yang kita boleh bawakan dalam kehidupan seharian, dalam perjalanan kita pulang menuju keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya nampak di ruangan komen TikTok, ahlan ada Pika dan juga Yanida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Anggeri Azaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ruangan FB pula ada Bunga Lawang, Zahra Alias, Kamiza Muhammad Amil, Siti Amni, Wan Muhammad Suid, Marwani Ahmad, Safia Sapian, Laila Umar, Azima, Fatimah S, Az-Zahra, kemudian Zahariyah Karim, Kati Khairuddin, serta Azima dan juga Fatimah Cikmat, Nurzita Rifin, Lokman Hakim, serta Zuraida Siddiq, Habibah Suib, Az-Sulaimi, Al-Fakirah Nani, Fatimah S, Ummi Syifa, Hajarah Zai, Zakia Muhammad Nin, Siti Nur Majid dan juga Echah Yunus. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Masya Allah, saya perasan ada Kak Safia Sapian. Marilah sama-sama kita baca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali buat almarhum suami Kak Safiah yang baru pergi meninggalkan dunia yang sementara ini beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di sebaik-baik tempat di kalangan orang-orang yang diridai olehnya dan juga diampunkan dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca suratul Ikhlas, Qul huwallahu 3 kali dan kita niatkan buat almarhum insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan insya-Allah. Lalu salam takziah juga daripada saya dan juga sahabat-sahabat Hayati Quran semua kepada Puan Safia Sapian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni almarhum, Allah Subhanahu wa taala kurniakan tempat yang terbaik buat almarhum di alam sana insya-Allah. Lalu pada pagi ini kita dah tiba pada muka surat yang ke-182. Muka surat 182 ayat yang ke-45. Ayat yang terakhir daripada muka surat ini, surah yang ke-8 Al-Anfal. Mohon sahabat-sahabat buka Al-Quran jika ada. Kepada sahabat yang berada di TikTok maupun di FB, kalau ada Al-Quran, mohon buka Al-Quran. Muka surat 185, surah yang ke-8 Al-Anfal, ayat yang ke-45. Namun sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah.
Kita baca dulu ayat ini sama-sama, jom. Kerana setiap satu huruf, bukan sedikit dan kecil pahalanya, diberikan 10 hasanah untuk setiap satu huruf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-45, muka surat 182, surah yang ke-8. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Masya Allah. Ayat yang ke-45, apakah ringkasan ayat yang ke-45? Maka pada ayat yang ke-45 yang telah kita baca sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala, ringkasannya, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman ketika mana menghadapi musuh dalam peperangan, ketika mana menghadapi situasi yang penuh dengan kesukaran, maka perlulah mempunyai dua sifat. Apakah sifat? Fathbutu. As-subat memberi makna teguh, memberi makna istiqamah, memberi makna pada waktu itu tidak melarikan diri. Dan yang kedua, wadhkurullah, dan pada waktu itu hendaklah mengingati Allah. Dan Allah sebut pada ayat yang ke-45 ini, apabila seseorang itu dalam situasi yang sukar seperti peperangan sekalipun, dia mempunyai fathbutu, mempunyai keteguhan, dan dia mempunyai ingatan kepada Tuhan, maka jawapannya adalah la'allakum tuflihun, akan beroleh kejayaan. Maka ini adalah ringkasan ayat yang ke-45. Di-highlightkan dua sifat utama yang Allah perintahkan orang beriman untuk ada. As-subat, teguh, jangan lari. Dan yang kedua adalah az-zikr, ingat kepada Allah. Dan sebenarnya dua sifat ini adalah sangat penting apabila kita berhadapan dalam apa jua situasi dan keadaan diuji. Pada waktu itu ditimpa dengan musibah, pada waktu itu berlaku perkara yang kita tak jangka, tak duga. As-subat, pada waktu itu hendaklah kita teguh. Dan sertai keteguhan tersebut dengan az-zikr, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah ringkasan ayat yang ke-45. Apakah pula kaitan ayat yang ke-45 dengan ayat 44, ayat sebelumnya? Maka dalam ayat yang terdahulu, ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan kepada kita gambaran situasi peperangan Badar, yang mana umat Islam melihat orang musyrikin Mekah jumlah mereka sedikit, memberi keyakinan, kekuatan kepada orang yang beriman. Sementara Allah jadikan juga orang musyrikin Mekah melihat pada sahabat sedikit, supaya mereka lebih jauh masuk ke dalam medan pertempuran agar mereka boleh dibinasakan. Maka pada ayat yang sebelum ini, Allah menerangkan kepada kita gambaran yang begitu sempurna tentang peristiwa dan peperangan Badar. Dan pada ayat yang ke-45 ini, Allah menerangkan pula kepada kita rahsia kejayaan, rahsia kemenangan umat Islam di dalam peperangan Badar. Apakah dia? Itulah yang kita boleh dapat dua daripada ayat ini. Fathbutu, hendaklah teguh. Dan yang kedua, wadhkuru, hendaklah mengingati Allah. Dan lagi dua ada pada ayat berikutnya, ayat 46, taat kepada Allah, dan pada waktu itu bersabar. Maka empat ini adalah rahsia kemenangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan mereka sabar bukan sekejap. Mereka sabar daripada kena seksa di Mekah lagi. Mereka sabar ketika mana ditindas, disakiti lagi. Sabar mereka untuk tempoh yang lama, sehingga Allah kurniakan kemenangan kepada mereka. Maka ini adalah ayat yang ke-45.
menceritakan kaitan ayat ini yang menceritakan rahsia kemenangan dengan ayat sebelum ini, ayat 44, yang menceritakan kepada kita gambaran peperangan sewaktu berlakunya peristiwa Badar. Maka jom kita lihat terjemahan. Apakah terjemahan dan tadabbur mesej yang kita boleh dapat daripada ayat ini? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu", ya ayyuha, wahai, harfun nida, iaitu huruf seru, wahai, alladzina, orang-orang yang, amanu, beriman dan percaya kepada Allah. Firman Allah, "Idza", apabila, laqitum, kamu bertemu, dalam kurungan kamu berperang. Laqiya yalqa liqa, memberi makna pada waktu itu pertemuan. Dan pertemuan yang dimaksudkan di sini adalah pertemuan dengan musuh. Pertemuan yang dimaksudkan di sini adalah pertemuan ketika mana peperangan. Maka apabila kamu bertemu, dalam kurungan, idza laqitum, apabila kamu bertemu, dalam kurungan, dengan musuh. Ataupun terjemahannya, idza laqitum, apabila kamu berperang. Fi'atan, dengan sekelompok musuh. Fi'atan ay jama'atan. Fi'atan ini maksudnya adalah kembali. Maksud fi'atan adalah kembali. Sebab itu bila kita kata al-fai' maksudnya kembali. Maka kenapa kumpulan jemaah di sini dipanggil kembali? Kerana manusia dalam waktu sukar, terutamanya waktu peperangan, maka mereka akan kembali menguatkan antara satu sama lain. Manusia bila berada dalam keadaan kecil, dalam keadaan ditindas, ataupun dalam keadaan terdesak, terutamanya seperti peperangan, mereka akan pada waktu itu saling kembali kepada satu sama lain, menguatkan satu sama lain. Sebab itu Al-Quran ketika mana menceritakan jemaah, kelompok, kumpulan waktu peperangan, Al-Quran suka menggunakan perkataan fi'ah. Fi'atan, yang mana terjemahannya adalah jemaah dan kumpulan, tetapi makna asalnya adalah kembali. Sebab manusia pada waktu sukar, dia akan kembali di antara satu sama lain. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu bertemu dengan satu kelompok musuh, maka apakah yang patut kamu ada? Fathbutu, maka hendaklah kamu teguh. Teguh menghadapi musuh. Jangan lari, jangan berputus asa, hendaklah kamu teguh. Dan yang kedua, wadhkurullah, dan berzikirlah kamu, ingatlah kamu akan Allah, kathira, sebanyak-banyaknya, la'alla, moga-moga, kamu, tuflihun, beroleh kejayaan. Maka ini adalah terjemahan ayat yang ke-45. Maka apakah tadabbur, mesej yang kita boleh dapat walaupun sekadar melihat terjemahan, walaupun kita tengok terjemahan? Maka kita lihat terjemahan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu musuh, dalam kurungan ketika mana peperangan, maka fathbutu, hendaklah kamu teguh, wadhkurullaha kathira, dan hendaklah kamu ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Maka ini mesej dia. Mesej dia adalah ketika mana dalam peperangan, kita tidak menghadapi peperangan, syukur Alhamdulillah, Allah kurniakan keamanan, satu nikmat yang besar. Tapi kita boleh jadikan maksud daripada peperangan adalah ketika mana kita berhadapan dengan ujian, ketika mana kita berhadapan dengan kesukaran, ketika mana kita berhadapan dengan musibah yang kita rasa berat, maka hendaklah kita hadapi dengan teguh, dan hendaklah kita menghadapi dengan mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Allah sebut jawapannya pada hujung ayat, la'allakum tuflihun, moga-moga kamu beroleh kejayaan. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, yang berada di ruangan TikTok, ahlan-ahlan Ilyas, ahlan-ahlan sahabat-sahabat yang lain, begitu juga yang berada di ruangan FB.
Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Terima kasih banyak-banyak Ummi Abi. Terima kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat lain yang Zamli dan juga sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan komen TikTok yang saya perasan. Begitu juga Maryam Ismail, Rosna binti Omar dan juga sahabat lain yang berada di ruangan FB. Maka apakah tadhakkur, pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-45 ini? Yang pertama, Allah mulakan ayat ini dengan Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Iman maksudnya adalah percaya. Iman. Amana yuminu, iman, percaya. Maka bila kita lihat Allah mulakan perintah dan juga pada waktu itu situasi ketika mana peperangan, Allah mulakan dengan iman. Maka sebenarnya pengajaran yang kita boleh dapat adalah kekuatan yang manusia dapat ketika mana menghadapi kesukaran, menghadapi ujian, bahkan kesukaran yang paling besar sekalipun seperti mana dalam peperangan. Peperangan adalah ujian yang besar, berhadapan dengan orang yang nak bunuh kita, yang nak mengambil nyawa kita, yang mana jika tersilap langkah boleh melayang nyawa kita. Ujian yang sangat berat peperangan. Maka apakah kekuatan manusia ketika mana berhadapan dengan ujian? Amanu adalah jawapannya. Kekuatan manusia adalah iman dan percaya. Kekuatan manusia adalah iman dan percaya. Sebab itu kita lihat sebahagian manusia, apabila dia buat sesuatu tak jadi, buat sesuatu tak jadi, dia buat tak jadi, buat tak jadi. Tapi kenapa dia keep on buat apa yang dia buat? Apa pun, sama ada belajar, sama ada bekerja, sama ada berniaga, apa pun. Kekuatan manusia sebenarnya pada waktu itu adalah kepercayaan yang dia ada. Dan kepercayaan yang benar-benar boleh menguatkan manusia, boleh mendatangkan kebaikan kepada manusia, adalah iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Sebab kita kena percaya Allah sayangkan kita. Kita kena percaya Allah tidak uji kita lebih daripada kemampuan kita. Kita kena percaya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui di atas hikmah, hikmah di atas segala yang berlaku. Maka bila Allah sebut situasi tentang yang sukar, idza laqitum fi'ah, apabila kamu berhadapan dengan musuh, maka apakah kekuatan manusia dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi dugaan, dalam menghadapi situasi yang penuh dengan kesukaran? Atiyah? Atiyah? Bangun dah. Assalamualaikum. Sini. Sini, mana kakak lain? Sini. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatannya adalah iman. Kekuatannya adalah iman. Sebab itu apabila kita nak kuatkan sesuatu, kita kena kuatkan iman kita dulu, kepercayaan kita kepada Allah. Sebab itu Imam Bukhari ketika mana dalam kitab hadisnya membawa tajuk-tajuk yang penting, maka Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, membawakan tajuk Al-imanu yazidu wa yankus. Iman ini sifat dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Maka sebab itu pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat, sahabat-sahabat boleh tulis, apakah pengajaran kekuatan manusia ketika mana menghadapi kesukaran dan kesulitan adalah keimanan. Iman adalah kekuatan manusia. Manusia punya kekuatan untuk teguh, as-subat, untuk boleh ingat Allah, untuk bersabar. Kekuatannya pada waktu itu adalah amanu, kekuatannya adalah iman. Sebab itu benda yang patut kita berikan perhatian adalah iman kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah yang pertama. Kemudian Allah gambarkan situasi yang penuh suka yang dihadapi oleh para sahabat, dan tidak ada yang lebih suka daripada situasi peperangan. Maka Allah ingatkan, idza laqitum fi'atan fathbutu.
apabila kamu bertemu dengan sekelompok musuh, apabila kamu berperang dengan sekelompok musuh. Maka ini adalah keadaan sukar yang dihadapi oleh para sahabat. Lagi-lagi apabila kita lihat dalam catatan sirah, dalam peperangan Badar, para sahabat pada waktu itu sebenarnya tidak bersedia untuk berperang. Para sahabat tidak membawa kelengkapan perang. Para sahabat pada waktu itu tidak membawa asbab-asbab yang mereka boleh untuk menghadapi peperangan. Sebab dalam peperangan Badar, para sahabat dalam sirah dicatatkan hanya bersedia untuk menghalang dan pada waktu itu memberhentikan rombongan perniagaan Abu Sufyan. Tiba-tiba Allah tentukan perlu berhadapan dengan pasukan yang 3 kali ganda, lebih banyak, lebih ramai daripada mereka. Maka idza laqitum fi'atan fathbutu adalah gambaran situasi sukar yang dihadapi oleh para sahabat. Maka pengajaran untuk kita, walaupun kita tidak berhadapan dengan perang seperti sebahagian daripada sahabat-sahabat kita yang berada di Syria, yang berada di Palestin, yang berada di Myanmar, Rohingya, yang berada pada banyak tempat di dunia yang diuji dengan ujian peperangan, maka kita patut ambil walaupun kita tak diuji dengan peperangan, tapi apapun ujian yang kita dapat, gambaran daripada idza laqitum fi'atan, maka hendaklah kita ada yang mula-mulanya iman, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika mana mereka diminta untuk berperang dalam peperangan Badar, kepercayaan mereka kepada Allah, kepercayaan mereka kepada Rasulullah, iman mereka menjadikan pada waktu itu mereka tidak meninggalkan Nabi, tidak meninggalkan medan peperangan. Walaupun tidak mempunyai kelengkapan. Iman adalah kekuatan manusia yang sebenar apabila manusia itu benar-benar ada kepercayaan. Benar-benar ada kepercayaan kepada Allah dan juga Nabi SAW. Maka apakah yang Allah perintahkan pada ayat ini untuk berjaya? Maka pengajaran yang ketiga, Allah perintahkan fasbutu, maka hendaklah kamu berdiri teguh. Jangan meninggalkan medan peperangan. Jangan lari daripada medan peperangan. Jangan tinggalkan Nabi SAW bersendirian. Maka sebab itu dalam tafsir Al-Wasit menyebut, As-subat min a'zami wasailin najah. Istiqamah, keteguhan adalah perantaraan yang paling besar untuk berjaya. Kita nampak ada orang yang pada waktu itu dia berterusan buat apa yang dibuat sehingga dia berjaya. Dia tak pernah putus asa. Dan akhir sekali berjaya. Benda yang paling susah adalah istiqamah, adalah as-subat, adalah untuk mempunyai keteguhan. Banyak orang diuji sedikit, keyakinan dia pun lemah, dia tinggalkan apa yang dia buat. Dan mudah-mudahan, walaupun kita tidak menghadapi peperangan, mudah-mudahan saya boleh istiqamahkan sampai khatam 30 juz. Kalaulah usia panjang, walaupun baru sampai juz 10, kita boleh khatam 30 juz dengan ambil semangat as-subat, keteguhan ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Walaupun mungkin saya dijemput dahulu, ataupun ada di antara sahabat-sahabat yang mungkin dijemput dulu, niat kita nak ambil semangat daripada as-subat. Kerana dalam tafsir Al-Wasit menyebut perantaraan untuk berjaya yang paling besar adalah as-subat, adalah istiqamah, adalah keteguhan. Kenapa disebut di sini? Kerana orang yang ada istiqamah, orang yang ada keteguhan, dia tidak akan ada putus asa. Dia tak akan putus asa. Banyak orang kadang-kala putus asa. Satu hari belajar satu ayat, bila nak khatam? Contoh, satu hari belajar satu ayat, bila nak khatam? Satu ayat kot, aku nak habiskan semua. Bagus pada waktu itu. Tapi sebenarnya, bila kita baca satu ayat, kita dapat amalkan apa yang kita dapat, maka sebenarnya tidak ada yang sedikit. Lalu, kekuatan untuk berjaya, rahsia untuk berjaya adalah istiqamah,
adalah pada waktu itu berterusan buat apa yang kita percaya. Sebab itu kalau kita lihat susunan dia, datang iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman, kepercayaan akan membawa kepada fasbutu, membawa kepada keteguhan, membawa kepada istiqamah. Orang yang tak percaya, dia tak akan ada istiqamah, dia tak akan ada asubat sebab dia memang tak percaya. Sebaliknya orang yang ada iman akan membawa kepada fasbutu, membawa pada waktu itu kepada keteguhan, asubat. Dan orang yang ada asubat, keteguhan dan istiqamah, sebenarnya itu tanda yang dia tidak berputus asa dalam perjuangan dia, dalam apa yang dia buat. Dan apabila seseorang itu dah ada fasbutu, yang perlu dia ada juga firman Allah, wadhkurullaha, dan hendaklah diingat Allah. Lagi-lagi pada waktu perang. Dan bukan ingat Allah sedikit, firman Allah kathira, sebanyak-banyaknya. Maka pengajaran yang keempat yang kita boleh belajar daripada ayat ini, dalam waktu kita diuji, dalam waktu kita berada dalam situasi, dalam waktu yang kita berada dalam kesempitan, permasalahan kehidupan, lagilah patut kita banyak ingat Allah. Wadhkurullaha kathira. Bila Allah uji kita, lagilah patutnya kita banyak ingat Allah, sebanyak-banyaknya. Lagilah patut kita ingat Allah. Maka dalam tafsir Al-Wasit disebut kenapa? Kerana dengan kita zikrullah, mengingati Allah, sebenarnya kita sedang membina as-silah, membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ada hubungan dengan Allah pasti akan mendapat nusrah, mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu, orang yang banyak ingat Allah, maka pada waktu itu dia akan mendapat bantuan daripada Allah. Dan orang yang banyak ingat Allah, maka disebutkan di sini, wa mata hasunat silatul insani bi khaliqih saghurat fi ainihi quwwatu a'daih mahma kaburat. Maka apakah ringkasan catatan dalam tafsir Al-Wasit? Apabila manusia itu dia menjaga hubungan dia dengan Allah, dia menjaga hubungan dia dengan pencipta, dalam keadaan kena uji ni, dia menjaga hubungan dia dengan Allah, maka apa yang dia akan dapat? Ketenangan. Sehingga kan ujian yang besar, ujian yang berat akan nampak kecil pada pandangan mata dia. Sebab dia ada Allah. Dia ada Allah. Lalu apakah kelebihan bila kita ingat Allah sebanyak-banyaknya pada waktu sukar, pada waktu ujian, pada waktu kesulitan? Maka dalam tafsir Al-Wasit disebut dua. Yang pertama, kita tenang. Sebab kita ada Allah. Kita akan tenang. Contohlah orang yang ada kabel kat dunia ni, orang yang ada kabel, bukan kabel elektrik, tapi kabel pada hubungan pada waktu itu dengan menteri, dengan raja, dengan orang yang ada kuasa yang sementara di dunia, dia akan tenang. Aku ada masalah, tak apa, aku ada kabel, aku pada waktu tu akan guna kabel aku, dia akan tenang. Itu dengan manusia. Bayangkan kalau kita ada kabel dengan Allah, kita ada hubungan dengan Allah, sepatutnya kita lagilah sangat-sangat tenang. Sama juga orang yang ada kabel, ada hubungan dengan orang yang berkuasa di dunia, dia akan nampak semua masalah kecil. Tak apa, masalah ni tak besar mana, aku call, aku angkat telefon, aku message orang sekian-sekian, dia akan bantu. Maka itu di dunia. Orang yang ada hubungan dengan Allah, Raja segala raja, Maliki Yaumiddin, maka pada waktu itu dia pasti akan nampak semua masalah kecil, sebab dia ada Allah. Maka rahsia kejayaan yang kedua, bila Allah sebut la'allakum tuflihun pada hujung ayat, adalah mempunyai hubungan yang Allah dengan banyak berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang sukar, pada waktu yang berat, pada waktu kesulitan. Kerana sebenarnya kita nak membina hubungan dengan Allah. Orang yang ada hubungan dengan Allah tenang. Orang yang ada hubungan dengan Allah, saghurat fi ainaihi mahma kaburat, dia akan nampak semua masalah kecil walaupun besar macam mana sekalipun, sebab dia ada Allah. Maka inilah
dua sifat yang ada pada ayat ini disusuli dengan dua sifat lagi yang ada pada ayat 45-46 yang kita akan sambung esok. Mudah-mudahan kita akan tergolong di kalangan la'allakum tuflihun, orang yang beroleh kejayaan dunia dan akhirat. Apa yang baik semestinya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Kalaulah sahabat-sahabat rasa ada manfaat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, kongsikan. Moga-moga lebih ramai orang yang dekat dengan Al-Quran mendapat ketenangan dengan janji-janji Allah dalam Al-Quran. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janji. Mudah-mudahan kita boleh dapat sesuatu daripada ayat-ayat yang kita baca sebentar tadi. Apa yang baik semestinya daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa jam 6 petang nanti dalam program Mahsyar, insya-Allah. Terima kasih semua.